Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ni kita akan masuk tajuk baru iaitu kinematics. Okey, untuk kinematics nanti teacher akan bagi latihan. So sebelum buat latihan tu, you all kena tengok yang ni dululah. Okey, kenapa teacher kata sebelum belajar kinematics kena faham dulu differentiation and also integration. Sebab dua-dua ni sangat berkait rapat dengan kinematics. Okey, dua-dua ni akan pakai kinematics ni, akan guna sangat. Alright, so teacher akan bagi overall dulu apa dia, macam mana yang kita kata kita dalam kinematics kita nak guna differentiation semua. Okey, so dalam kinematics ni kita akan banyak tengok, kita akan sentiasa jumpa as displacement. Ini untuk displacement. And then kita akan jumpa V for velocity. Dan kita juga akan jumpa A for acceleration. Okey, ramai yang kata bestnya belajar at maths sebab benda ni dah belajar dalam fizik. So teacher tak risaulah, maknanya ramai akan score lah kan sebab dah faham dalam fizik. Okay, so now tengok ini S, V and A. So tengok arrow yang teacher buat. Okay, arrow ke sana, maksudnya daripada S kita nak dapat V, kita kena differentiate. Daripada V nak dapat A pun kita kena differentiate. Arrow ke sana kita differentiate. Okay, so now teacher buat ke sini. Arrow kat bawah ni, okay. Maknanya from A nak pergi ke V kita kena integrate. From V nak pergi ke S kita kena integrate. So dia sebenarnya kalau kita tengok dia punya kaitan, V ni equals to apa? Kita kena differentiate S. Okay, so V sebenarnya sama dengan ds dt. And then A apa? A ni sama dengan dv dt. That's why teacher kata nak dapat A, kita kena differentiate V. Okay, so inilah dia. Tengok yang dalam teacher dah kotakkan ni. Okay, nak dapat V, differentiate S. Nak dapat A, differentiate V. Okay, so now kita tengok yang bawah pula. Macam mana nak guna integration ni. Okay, so bila integration dia terbalik dah pula kan, sebab tadi nak dapat A kita differentiate V. So now nak dapat V kita buat apa? Integrate A pula. Mesti dt. Kenapa dt? Sebab it's about time kan. Kita nak tengok time. Okay, and then nak dapat apa? Nak dapat S. S kita buat apa? S sama dengan integrate V pula. Okay, so ini kita akan dapat. So V integrate A, S kita integrate V. Okay, so tu kaitan dia. Jadi kena sentiasa ingat. Okay, ini nanti mungkin boleh salin, jadikan dia notes ke apa, salin kat satu A4 yang besar. So every time nak buat soalan kinematics boleh refer yang ni. Okay, and then kalau dapat je soalan kinematics, kalau lupa terus tulis. Buat S, buat V, buat A. Then dah tahu dah. Nampak dah dia ke mana. Nampak dah dia punya kaitan dia. Sini differentiate, sini differentiate. Okay, dan pergi ke sana, patah balik integrate, and then patah balik integrate. So buat je ni, SVA ni sentiasa buat bagi tak lupa ataupun tak careless. Okay, so dalam SV dengan A ni, dalam ni dia akan ada displacement, dia boleh jadi positif ataupun negatif, ataupun zero. Displacement pun boleh ada nilai tiga-tiga ni, velocity pun boleh, acceleration pun boleh. Maknanya tiga-tiga tu dia boleh bagi value positif, negatif ataupun zero. So now kita nak tengok macam mana bila kita kata displacement tu zero macam mana, displacement tu negatif macam mana. Okay, so next, okay, mari kita tengok yang ni. Katakanlah teacher buat untuk displacement dulu. Okay, so kita buat displacement.
Okay, teacher buat satu line. Okay, ini untuk displacement kan. Okay, untuk S. So, katakan kat tengah-tengah ni 0. Okay, maksudnya kat sini S equals to 0. Displacement 0 maksudnya dia duduk kat mana? Duduk kat 0 lah. And then kalau S less than 0. Maksudnya S less than 0, S negatif lah kan. Ini value dia negatif, S less than 0. So less than 0 maksudnya the particle is to the left. Dia pergi ke kiri. So the particle is go to the left and then dia akan dapat negatif. So kalau kita kata S dia more than 0, that means the particle is to the right. Okay, itu untuk kat mana particle tu duduk lah maknanya. Okay, so now untuk B, kita tengok B pula. Okay, untuk B, V pula. Untuk V, samalah. Dia ada 3 juga section dia. Okay, so katakanlah teacher buat untuk tengah-tengah ni teacher nak kata V equals to 0. Okay, sini teacher kata V less than 0. Apa maksud V less than 0? V less than 0 means the particle is moving to the left. Okay, the particle move to the left. It's moving. Okay, this one V more than 0. So, samalah. The particle is moving to the right. Okay, so kat tengah-tengah ni. Kenapa teacher tak tulis lagi? Kat tengah-tengah ni. Okay, bila V0 dia ada banyak. Kalau V0, tengok dia ada banyak dekat V0. Apa maknanya? Kalau V0 apa yang berlaku? Yang pertama, kalau dia kata V0 maksudnya the particle is dia rest kejap. Instantaneously at rest. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh kata dia stop. Particle stop. Particle stop. Kalau dalam soalan tu kata particle stop means V dia 0 ataupun dia reverse. Ataupun kalau ada bahasa dia U-turn. Ataupun apa lagi? Dekat V0. V0 dia punya displacement dia akan jadi maximum ataupun minimum. Okay. So dekat V0 dia ada banyak benda ni yang kita nak kena tengok. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ada benda ni bila sebut je ni sepatutnya kena masuklah dalam kepala. Bila dia ada mention pasal ni dah kena tahulah. Bila dia kata particle tu instantaneously rest, apa maknanya? Bila dia kata dia stop, ataupun dia kata dia reverse, ataupun dia U-turn. Okay, sebenarnya dia reverse, dia U-turn ni, dia makna lebih kurang macam stop jugalah. Sebab particle tu, katakanlah dia nak reverse, macam kereta pun nak reverse ke, dia nak dia nak U-turn ke, dia akan stop dulu kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so now kita tengok untuk C pula. Okay, untuk next kita nak tengok C. Katakanlah kita kata kita nak tengok A. Untuk C, kita nak tengok A. Acceleration. Okay. So, bila particle tu, okay, teacher buat 3 juga macam tu. Sebab dia ada 3. Okay. So, kalau A dia less than 0, acceleration less than 0, maksudnya velocity dia decrease. Okay. Kalau A equals to 0, dia punya velocity dia could be maximum or minimum or constant. Okay. Kalau A dia positif, okay, velocity dia decrease. Okay, itu maksud dia. Ada 3 benda. Okay, so yang pertama tadi untuk displacement. Okay, kita tengok ni displacement kita. S0 maksud dia displacement tu maknanya partikel tu duduk di mana. Okay, ni V, velocity, it's moving. Then A, acceleration. Okay. Okay. Alright. So, last untuk video ni sebelum teacher masuk example, kita nak tengok. Okay.
Last apa? Okey, katakanlah soalan tu ditanya total distance. Okey, kalau dia kata total distance. Okey. Total distance travel for first and second. Okay, so kalau dia kata dia travel for, ada ni word sini, ni keyword kat sini, for first and second. So ni maknanya kita kena cari dia punya displacement dia, distance dia. Okay, dia kata nak total distance kan, ni ada lagi satu ni total dia nak semua total distance, dan ada first and second. So kita nak semua, maksudnya dia nak daripada t tu start t di 0 sampailah t equals to n. Okay, so dia sama je kalau kita integrate, maksudnya kita nak integrate from n. Okay, maknanya n minus 1. So cari v dt. Okay, maknanya Sn kita tu kalau dia kata ni ada perkataan total distance, total dengan first, maknanya dia nak partikel tu dia bergerak daripada t di 0 sampai t to n. Okay, and then kita tengok B. B kalau dia kata distance, dia tak ada perkataan word total tu tak ada, dia terus distance. Distance travel during, okay, and second. Okay, ni beza. Atas kita ada total, ni kita ada first. Tapi ni dia tak ada total, dia terus distance during and second. Maksudnya dia nak dekat and second tu je. So kalau dia nak macam ni, maknanya dia nak and second. Kalau dia kata during 7 second, dia nak masa 7 second je. So ini sama dengan cara nak cari distance ni, kita cari Sn minus dengan Sn minus 1. Salah teacher letak ni. Okay, ni patutnya kat sini lah ni. Kita cari. Teacher salah letak ni. Okay. Kita cari dulu. Sn minus S minus distance travel tu ambil Sn minus Sn minus 1. Okay. So, kalau untuk yang ni, dia start daripada t equals to 0 sampai t equals to n. Okay. Lepas tu, apa lagi beza dia? Okay, distance travel. Okay. Alright. So, nanti teacher akan masukkan, teacher tunjuk example. So, dekat example nanti teacher tunjuk penggunaan integration tu. So, nanti kan teacher takut awak confuse kalau teacher letak siap-siap kat sini. Kat mana yang integrate apa semua kan, takut you all tak biasa lagi sebab baru masuk tajuk ni. Okay, so dia sebenarnya macam contohnya macam kat sini kan dia ada V0. Okay, kalau V0 apa maksudnya? Okay, S maximum. Okay, kalau A0 maksudnya apa? V maximum ataupun minimum. So dia nanti next video teacher akan tunjuk macam mana cara contoh dia, nanti teacher tengok, teacher akan tunjuk apa kaitan dia. Okay, so teacher mungkin boleh tambah sikit kat sini. Untuk yang konsep maksimum minimum ni, ingat tak kita belajar dalam, kalau kita kata kita belajar dulu, kalau graph kan, kalau kita kata kita belajar differentiation kan, kalau kita kata ataupun graph lah, okay, y maximum maksudnya dy dx equals to 0. Okay, maknanya graf kita macam tu. Dekat sini dy dx 0. Kalau minimum, kita akan ambil graf macam ni kat sini. Maksudnya dy dx. Maksudnya sini, y maximum atau minimum dy dx 0. Okay, so kita dah belajar dalam konsep maksimum minimum. Kalau kita tengok hari tu dia ada contoh, katakanlah kita kata area. Okay, nak suruh cari area maksimum ataupun area minimum. So kalau kita tengok sini area. So kalau A maximum minimum maksudnya dA over D. Kalau side dia kata S lah. Kalau X lah. Okay. So tengok sini kaitan dia. Area maximum minimum dA. Sama juga case macam kat sini.
Kalau kita kata sini V maksimum. Okey, kalau tengok sini V maksimum. So, kita boleh tengok lah. Maknanya kalau V maksimum, velocity maksimum ataupun minimum. Okey, sebab sini V, so sini akan jadi dV over dt. V maksimum atau minimum dV over dt equals to 0. Okey, so dV dt ni sebenarnya sama apa? dV dt ni sama dengan A. So, maknanya dekat V maksimum atau minimum A equals to 0. That's why kalau awak tengok di sini, ni A equals to 0, nampak A 0, V could be maximum or minimum. Okay, so sama juga kalau kita tengok dekat velocity pun. Okay, so kalau kita tengok velocity, okay, kalau kita kata S maximum, kalau kita kata S maximum, okay, S maximum ataupun minimum, maknanya ds over dt equals to 0. Apa dia ds dt 0 ni? ds dt ni sebenarnya sama dengan yang ni. Tengok balik. ds dt sama dengan apa? ds dt sama dengan V. V equals to 0. That's why lah di sini, nampak bila V 0, S dia maksimum atau minimum. Sebab apa? ds dt. Ni kat atas kan, ni. Di sini ds dt equals to V. So kat sini ds dt equals to V. So bila S maksimum ataupun minimum, ds dt equals to 0. Okay, so fahamkan dulu konsep ni, cara ni. So next video teacher akan bagi contoh pula. Okay, nanti daripada example tu nanti mungkin awak akan faham lagi. Okay, tu je. Thank you.